ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Alif dalam podcast Studio Tingkat 10. Dan bersama saya Neo Chu Siong, dan untuk mengupas isu-isu semasa yang hangat pada ketika ini ialah kita bercakap tentang pilihan raya negeri di 6 negeri. Dan Neo, selamat datang. Terima kasih kerana sekali lagi menjemput saya ke studio pada hari ini. Baik, seperti yang sedia maklum, baru-baru ini MCA ada keluarkan kenyataan lah di mana MCA tidak akan bertanding dalam pilihan di 6 negeri. Dan mungkin Neo boleh kupas sikit mengenai isu ni. Baik, pertama sekali itu adalah keputusan Majlis Tertinggi, keputusan sebulat suara kepimpinan MCA untuk tidak menyertai PRN 6 negeri kali ini. Secara peribadinya saya menyokong penuh keputusan ini kerana saya rasa ini adalah masa yang terbaik selepas kekalahan pada PRU yang lepas dan juga dinamika politik semasa. Elok MCA sebagai sebuah parti yang boleh dikatakan mempunyai tunjang dan juga sejarahnya yang tersendiri perlu duduk bersama dan juga memikirkan semula. Eloklah kita ni bermuhasabah diri, fokus untuk perkuatkan parti kita bagi menjelang sebarang pilihan raya di masa hadapan. Tak guna apabila kita hanya sekadar menyertai untuk menunjukkan kehadiran kita, tetapi tidak membawa sebarang makna ataupun sumbangan signifikan kepada Barisan Nasional secara amnya. Ya, bagi saya MCA perlu mempunyai nilai dia tersendiri, prinsip dia tersendiri, perjuangan dia sendiri, apa yang kita nak lakukan selepas ini. Ya, tak kala ada rakan-rakan sendiri yang telah pun mengeluarkan kenyataan yang bersifat penghinaan, kan? Apa yang perlu kita buat? Adakah kenyataan itu sepatutnya kita terima ataupun perlukah kita mengambil sebagai satu cabaran? Ya, itu antara perkara-perkara yang saya rasa kepimpinan parti MCA perlu fikirkan, dan saya rasa mereka telah melalui satu proses perbincangan yang terperinci. Ya. So itulah saya rasa keputusan yang paling tepat buat masa inilah. Ya. Ada juga yang katalah, komen netizen, pendapat orang ramai kata MCA ni macam merajuk ke apa ke, tapi daripada segi kenyataan tu bila kita dapat kita baca, MCA kata dia akan membantu calon-calon Barisan Nasional. Dia tak jadi calon, tapi dia bantu calon Barisan Nasional. Bagi saya dalam politik tiada istilah merajuk. Ya. Kita dah cukup matang. MCA ni sebuah parti yang cukup matang. Tidak perlu kita merajuk kerana kita berada di sini adalah untuk rakyat dan negara. Kita di sini bukan untuk individu, kita di sini bukan untuk persepsi, tetapi kita di sini atas perjuangan. Maka apabila kita membuat keputusan untuk lebih fokus kepada pembinaan semula kekuatan diri, maka ini adalah satu keputusan yang bagi saya tepat. Dia bukan sekadar nak memberi mesej kepada sesiapa, kerana kami sedar kami turut mempunyai peranan sebagai sebuah gabungan dalam Barisan Nasional. Maka keputusan untuk menyokong calon-calon Barisan Nasional adalah satu tindakan dan juga keputusan yang cukup matang bagi saya. Ya. Kita menunjukkan betapa berjiwa besarnya MCA, walaupun kita tak bertanding, tetapi kita juga akan memberikan sokongan sepenuhnya, dan kita harapkan Barisan Nasional khususnya turut akan mengecapi kejayaan lah. Bila kita teliti balik kenyataan dari Setiausaha Agong MCA, saya suka tengok perkataan pembaharuan dan kebangkitan semula MCA tu. Maksudnya MCA nampak merendah diri, muhasabah diri dan nak bangkit semula. Walaupun tadi kata MCA ni sampai terduduk sekali, tapi panji Barisan Nasional tu masih lagi dipegang. Itu satu sikap kepimpinan yang terpuji lah bagi saya. Saya kenyataan
Setiausaha Agung MCA itu sendiri bagi saya juga menunjukkan kematangan beliau lah, ya. Dan kami di peringkat akar umbi pastinya akan memberi sokongan sepenuhnya lah kepada kepimpinan yang terpuji ini kan. Bagi saya inilah masanya kita membuat pembaharuan seperti mana yang Datuk Siwun sebutkan, ya. Kita tak perlu nak menyalahkan sesiapa, tetapi terus jalan ke hadapan. Dan juga masih lagi dalam topik yang sama, PRN di 6 negeri ni, kalau kita lihat cara kempen awal lah di dalam politik ni, dia banyak mainkan isu-isu perkauman ni. Katalah nak negara yang yalah, daripada komen Tun Dr. Mahathir dengan Syed Saddiq, sudah nampak isu perkauman tu dimainkan. Itu satu perkara yang bagi saya amat membimbangkan, kerana setiap kali datangnya musim raya, bukan raya haji, raya puasa ataupun raya Aidilfitri ni, ini datang setiap kali musim pilihan raya, pihak-pihak tertentu akan menggunakan isu-isu sebegini untuk memancing undi, mendapatkan perhatian dan sebagainya. Bagi saya, walaupun MCA ni parti yang berteraskan kaum Cina, ya, tetapi kami sebuah parti yang cukup terbuka, ya. Kami tak sokong kenyataan-kenyataan yang bersifat ekstrim ataupun perkauman, ya. Bagi saya, kami sebagai sebuah parti politik, kami menyokong, kami tak ada halangan, maksud saya kami tak ada halangan untuk kaum-kaum lain bersatu ataupun memperkuatkan mereka di mereka sendiri, tetapi janganlah sehingga menimbulkan perasaan yang tidak senang ataupun nak mencabar orang lain, kan. Bagi saya memang dah termaktub dalam perlembagaan, kita sebuah negara masyarakat yang majmuk, kita harus menghormati perlembagaan, kita faham, kita akui dan juga kita hormati, ya, hak-hak keistimewaan dan sebagainya. Tetapi kita sebagai kaum ataupun sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang majmuk ini, kita perlu hidup secara lebih harmoni lah. Kita jangan timbulkan isu yang boleh mengganggu gugat keharmonian, kan. Bagi saya, kalau ada keperluan kita nak merapatkan saf, kita buatlah secara tertib dan teratur. Janganlah kita pergi secara terbuka mencabar hak orang lain, kan. Bagi saya ini tidak sesuai lah di sebuah negara yang majmuk ini. Baik. Dan topik yang lain kita kembali selepas ini. ST10, sembang santai tapi sampai. Okey, kembali bersama saya Neo Chu Siong, dan kita teruskan topik ataupun persoalan yang berlega-lega sekarang ni di lapangan, di media sosial mengenai tarif elektrik, mengenai kenaikan bil elektrik yang naik ni. Mungkin Neo boleh respon sikit. Seperti yang sedia maklum, memang kerajaan telah membuat keputusan untuk menarik tarif elektrik ni, walaupun pada dasarnya mereka lebih tertumpu, mereka mempunyai kumpulan sasaran, iaitu lebih mahu memihak kepada golongan M40 dengan B40, tetapi bagi saya secara keseluruhannya dia tidak membantu dari segi pengurusan ekonomi negara lah, kerana apa yang terkesan kepada T20 ni, dia turut akan memberi kesan kepada keseluruhan sistem sosial ekonomi negara kita, ya. Walaupun secara dasarnya kerajaan menyatakan bahawa tarif ini hanya dikurangkan kepada mereka yang dalam kategori T20, ya, tetapi bagi saya mekanisme pengkelasan T20 itu juga mempunyai bagi saya ruang yang agak kabur, kerana pengkelasan ini juga melibatkan, contohnya, ya, pendapatan isi rumah 10,000 ke atas adalah termasuk dalam kategori T20. Bayangkan kalau suami isteri, ya, yang bekerja, pasangan biasa, katalah cikgu, ya, yang grade 48
dan ke atas. Pendapatan mereka pastinya melebihi 5,000 seorang. Tetapi kalau dikirakan suami isteri, ya, pastinya akan melebihi 10,000. Dan adakah mereka ni boleh disenaraikan ataupun dikategorikan sebagai golongan T20? Pastinya tidak, kerana itu bagi saya kehidupan mereka, walaupun suami isteri pasangan bekerja, tetapi ini tidak melambangkan mereka ini mempunyai social status seperti yang T20 yang lain, ya, yang seperti yang peniaga dan sebagainya. So itu juga bagi saya akan memberi kesan kepada mereka yang telah tersilap kategori dalam T20 ini. Dan bayangkan pengurangan tarif elektrik ini memberikan kesan yang sebegitu besar kepada mereka. Kalau kita tak percaya, kita boleh lihat, tengok balik bil elektrik masing-masing, ya, di rumah masing-masing. Buat perbandingan 3 bulan yang lepas sehinggalah ke sekarang. Adakah kita mengalami peningkatan dari segi bil, jumlah bil bulanan itu? Sekiranya kita lihat dengan terperinci, saya rasa rata-rata lah, ya, termasuk diri saya sendiri, bil elektrik saya telah meningkat sehingga 30 ke 40%. Itu kesan ini saya bukannya T20 pun, kan, saya orang biasa je. Pasangan saya pun tak bekerja. Tetapi bayangkan, saya terpaksa menanggung peningkatan sebanyak 30% dalam bil elektrik saja. Ini belum cerita kos yang lain. Belum lagi cerita pasal harga makanan dan sebagainya. Ini elektrik sahaja. Dan bayangkan, saya terpaksa tanggung, ya, dalam keadaan ekonomi yang semakin orang kata terdesak ini, ya, pendapatan rakyat secara puratanya tidak meningkat sehingga 20 hingga 30%. Malahan dengan peningkatan kadar inflasi ini, saya rasa ini akan memberi bebanan yang cukup tinggi kepada masyarakat secara keseluruhannya. Saya rasa dan saya mohon kepada kerajaan supaya kaji balik mekanisme ini, dan saya rasa mungkin ini bukan satu masa yang sesuai. Tak kala kita sedang berhadapan dengan kelembapan ekonomi dan juga tekanan hidup akibat inflasi dan juga kemelesetan ekonomi, sepatutnya kerajaan bersifat lebih prihatin untuk membantu rakyat untuk meningkatkan kuasa beli dia dan juga meningkatkan pendapatan rakyat dengan peluang-peluang pekerjaan dan peluang-peluang perniagaan, bukannya dengan menambah beban kepada struktur ekonomi sedia ada. Kerana walaupun katalah, ya, T20 pun, kalaulah perniagaan, pendapatan mereka terjejas, rantaian ekonomi juga akan terjejas. Kerana kuasa beli mereka pastinya akan berkurang. Mereka akan memilih untuk tidak berbelanja. Bayangkan kalau yang industri yang kecil-kecilan di bawah ni, jual kerepek, jual nasi lemak, pendapatan mereka juga akan terkesan kerana kuasa beli semakin berkurang. Ya, maka di saat-saat genting ini, saya rasa kerajaan perlu melihat dan teliti setiap perkara dengan lebih terperinci, ya, sebelum kita membuat sesuatu keputusan yang boleh memberi kesan buruk ataupun mungkin boleh backfire ataupun counterproduktif terhadap sistem ataupun struktur ekonomi keseluruhannya. Baik, tadi ni orang kata kuasa membeli tu, kalau kita ikutkan sebelum-sebelum ni lah, pemerintahan yang sebelum ni dia memberi bantuan tunai, okay, dengan banyak-banyak nama lah, ada bantuan tunai, jadi menggalakkan orang ramai dapat membeli. Dan hasil tu pun, hasil bantuan tunai ni dia datang daripada pencukaian. Maksudnya pencukaian kita yang baik, yang telus, dapatlah hasil yang baguslah untuk disalurkan balik kepada rakyat. Mungkin kerajaan sekarang patut tambah amount bantuan tunai tu pada rakyat. Itu saya partially agree dengan saudara Alif. Kerana sepatutnya kerajaan patut memberi pakej perangsang dalam keadaan ekonomi semasa ni, ya. Tetapi kita masih tidak nampak sebarang inisiatif ataupun pakej rangsangan yang signifikan, ya, yang diterima rakyat. Pastinya ada pihak yang akan berpandangan bahawa kerajaan sedang menghadapi cabaran ekonomi juga. Maka untuk kerajaan
memperuntukkan sejumlah wang yang besar berbilion ringgit untuk semata-mata nak merangsang ekonomi mungkin tidak produktif. Tetapi kerajaan tetap, bagi saya kerajaan masih mengamalkan sistem nak shrink kita punya struktur ekonomi dengan contohnya penarikan subsidi, penarikan tarif. Maksudnya kerajaan nak menambahkan pendapatan tetapi tidak mahu mengeluarkan perbelanjaan. Ini bagi saya the whole economy chain ni akan terkesan. Dahulunya ketika kerajaan Barisan Nasional, ketika saat ganti, kalau kita tengok modul ekonomi kita dulu, ya, kita akan memberi rangsangan, pakej rangsangan kepada rakyat ataupun sistem ekonomi negara ketika keadaan kita tidak menentu, supaya benda tu boleh stimulate kita punya ekonomi, menjana ekonomi kita ke tahap yang normal. Apabila kembali normal, keadaan pertumbuhan ekonomi meningkat, maka di situ kita akan mengenakan cukai yang tersasar untuk mendapat semula orang kata Hasil pendapatan lah. hasil pendapatan untuk negara. Itu bagi saya satu pengurusan ekonomi yang teratur. Tetapi sekarang kita nak tarik tetapi kita tak memberi. Maka dia akan menyebabkan ekonomi ini huru-hara lah. Dia stuck kat situ lah. Start. Sebab tu saya rasa rata-rata, mungkin ramai yang akan setuju dengan saya, kita rasa tertekan. Walaupun ada pakar formula dan sebagainya menyatakan statistik meningkat dan sebagainya, tetapi kita tak merasai dan kita Reality tertekan. dia, Sebab kita hanya play with figures. Tetapi in reality kita sengsara. Ya. Kan bayangkan saya setiap bulan pendapatan saya sama tetapi perbelanjaan saya meningkat bukan 30%, 50%, 60%. Maka dahlah sebelum ni pun mungkin kais pagi makan pagi je, tetapi sekarang keadaan semakin mendesak. So bagi saya itu tanggungjawab kerajaan, bagaimana kita nak stimulate kita punya ekonomi, bagaimana kita nak create buffer zone untuk rakyat bernafas dalam keadaan ekonomi yang tak menentu ini. Kita perlu merancang dan melihatlah perkara ini. Dia bukan, kita tidak boleh melihat daripada satu perspektif dan satu sudut sahaja. Kerana ekonomi ini sangat besar, ya. Secara makro ni kita kena lihat setiap aspek supaya akhirnya dia akan kembali kepada rakyat. Dia akan kembali kepada negara. Kerana apabila rakyat kita terasa selesa, maka struktur ekonomi itu akan berjalan dengan kembali normal lah. Saya tertarik yang tadi kata kita datanglah raja formula ke apa ke dengan data-data, tapi realiti dia memang Kita rakyat tak terkesan. Dan ini dibuktikan juga dengan di mana kejadian dalam tempoh berapa hari, 11 minggu ke, pelabur asing dah mula tarik diri ataupun keluar daripada Malaysia. Ya. Jadi inilah realiti dia. Ini realiti dan keadaan ini mungkin ramai orang kata orang kebiasaan ni dia tak akan rasa lagi tau. Kerana kita hanya part of the economy. Kitaran ni dia akan sampai kepada yang bawah tetapi dia ambil masa. Bayangkan dalam 11 minggu kebelakangan ini penjualan saham di bursa saham kita ni secara konsisten telah menarik keluar capital mereka daripada kita punya pasaran saham secara 11 minggu berturut-turut. Bayangkan betapa banyaknya kita punya capital loss. Berbilion ringgit kita punya capital keluar macam tu. Sebab tu ramai yang tak faham dan sedar. Sebab itulah punca utama kenapa ringgit kita jatuh. Kerana penjualan ringgit kita secara besar-besaran dan secara konsisten menyebabkan kadar currency ringgit Malaysia ni semakin menurun. Dalam bahasa mudah ini adalah apabila duit kita ni tak laku, orang duk jual, demand tu tak ada, supply tu tinggi, maka duit kita akan jatuh lah. Ramai yang mengeluarkan pelbagai fakta dan juga nak bertahan. Bagi saya senang je, kita nak faham kenapa ringgit jatuh kerana salah satu faktornya adalah kita punya mata wang telah dijual secara konsisten. So kita terpaksalah duit kita, capital semakin merosot
dan juga menyebabkan kedudukan kita tak stabil. Ini keadaan ini sangat-sangat berbahaya. Sekiranya kita masih keadaan ini berterusan, dia akan melemahkan lagi nilai mata wang asing kita dan meningkatkan lagi kadar inflasi secara tidak langsung, kerana kita terpaksa menggunakan wang yang lebih banyak untuk bertukar dalam pasaran antarabangsa ini. So saya amat bimbang sekali keadaan ini sekiranya kerajaan tidak mengambil langkah yang drastik dan urgent untuk mengatasi masalah, kerana kita perlu memelihara pasaran saham kita. Dalam capital market ni it's all about supply and demand. So kerajaan perlu mewujudkan suasana yang kondusif untuk menarik lebih banyak pelabur asing. Sekiranya tidak, kita akan mengalami kejatuhan nilai mata wang ringgit yang berterusan. Ya. Dan Nyo, mungkin kata-kata akhir, last word untuk kita rangkumkan semuanya. Yalah, saya memang suka ayat yang in reality tu kan. Orang kata cakaplah macam mana pun baik ke apa, tapi realitinya rakyat ni sangat terkesan dengan ekonomi sekarang. Mungkin last word Nyo. Naswat, saya harap ini pesanan masyarakat lah ya. Dalam keadaan ekonomi yang tak menentu ini, kita seharusnya bersikap lebih kreatif ya, untuk cuba menambah dan menjana lebih pendapatan kita untuk menampung segala kenaikan inflasi dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, kita perlu kurangkan hutang kita ya. Saya tahu dalam keadaan seperti ini memang pasaran kewangan, bank-bank, institusi kewangan ni akan mengeluarkan pelbagai iklan, pelbagai package untuk menambah hutang rakyat ya. Tapi harus sedar bahawa dalam keadaan tidak menentu ini, seeloknya kita kurangkan hutang itu, Cuba sedaya upaya, kerana ini akan menjadi satu perangkap sekiranya ya kita punya pendapatan tak mampu menandingi jumlah hutang kita. Ini adalah satu ekonomi trap. Bagi saya, setiap rakyat perlu mempunyai kesedaran dan pemahaman ya mengenai struktur ekonomi yang orang kata ringkas ini ya. Kita tak perlu rocket science ataupun pakar formula. Kita hanya perlu tahu apabila keadaan ekonomi tidak baik, kita perlu meningkatkan pendapatan walau apa jua pun ya. Pastinya cara halal lah ya. Kita nak jual makanan buka e-hailing ke dan sebagainya, tetapi kita kena usaha lebih sikit ya. Tetapi pada masa yang sama, kurangkan hutang kita. Mungkin lifestyle kita terpaksa. Ini pesanan ikhlas ya, kerana kita tidak boleh bergantung harap kepada kerajaan. Sekiranya kerajaan tidak mampu membuat sesuatu, kita yang akan sengsara ya. Maka eloknya kita mempunyai perancangan sendiri untuk melindungi keluarga kita sendiri, dan kita harapkan kerajaan dapat dalam masa yang segera boleh adakan orang kata boleh keluar dengan membawa kita keluar daripada kepompong ketidakstabilan inilah kerana sekiranya tidak, rakyat pastinya menjadi mangsa dan akan terkesan. Terima kasih Nyo kerana bersama kami dalam podcast Studio Tingkat 10. Jumpa lagi. ST10, sembang santai tapi sampai.